Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Kita baca Ta'lim Ta'lim sampai mana? Masuk ke sebab baca yang Arab, baca ini bab yang ke-6, faslun fi bidayati sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Ya, sabaq fi bidayati sabaq wa qadrihi wa tartibihi. Terus. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu wal mutarjimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihima wa ulumikum fi darain amin. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء، وكان يروي في ذلك حديثا فيستدل به ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بدأ يوم القيامة إلا وقد تم. يوم القيامة يوم الأربعاء. نعم. ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم. Setiap satu yang dimulakan dengan hari kiamat kita akan sempurna dengan sempurna kiamat. Budi'a yaumul arbi'a. Terus. وهكذا كان يفعل أبو حنيفة، وكان يروي هذا الحديث عن أستاذه شيخ الإمام الأجل قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله. Ini satu fasal pada menyatakan permulaan pengajian dan qadarnya dan aturannya. Adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, ditentukannya pada memulakan mengaji pada hari Rabu, dan adalah ia meriwayatkan pada yang demikian itu hadis. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, faslun fi bidayati sabaq ay ibtida'ud dars. Jadi ay ibtida'id dars. Jadi sabaq maksudnya permulaan pengajian. Kenapa dinamakan dengan sabaq? Li sabqit talib lahu kulla yawm. Karena penuntut ilmu akan memulakannya pada setiap hari. Di sabaq maksudnya ibtida'. Tamam. Kemudian diterangkan di sini tentang qadar sabaq dan juga tertib sabaq. Jadi ini cara untuk menyusun pengajian dengan teratur. Di Imam Zarruji rahimahullah telah sebut ratusan tahun yang dahulu tentang sistem tersebut. Ya, dan kemudian kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Al-Marghinani rahimahullah taala mengarang kitab Al-Hidayah, yuqifu bada'at as-sabaqi ala yaumil arbi'a. Dalam sini disebut ia tawaqqafu. Ya. Jadi sambung. Dengar dia kata apa tadi? Yuqifu bada'at as-sabaq ala yaumil arbi'a. Baca balik. Melayu. Adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, ditentukannya pada memulakan mengaji pada hari Rabu, dan adalah ia meriwayatkan pada yang demikian itu hadis, dan dijadikannya dalil akan demikian itu hadis. Katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a'i illa waqad tam." Maknanya, tiada suatu perkara yang dimulakan pada hari Rabu. Itu dia apa? Hari Rabu. Dan ikut. Tiada suatu perkara yang dimulakan
pada hari Rabu, melainkan sungguhnya telah tahqiq sempurnanya. Dan begitulah Hari keadaan Rabu. Bahasa orang hari Rabu. Dipanggil hari Rabu. Terus. Jadi tidak akan suatu perkara yang dimulakan pada hari Rabu melainkan disempurnakan oleh Allah. Wa qattam, ini tahqiq. Qad disulit tahqiq. Maksudnya memang akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keadaan telah memperbuat oleh Abu Hanifah, dan ia pun meriwayatkan ini hadis daripada gurunya Syekhul Islam, Syekhul Imam Al-Adhan Qiwam bin Ahmad Ibn Abdul Rashid. Dalam riwayat disebut dalam cetakan Kashidah ni, kata beliau, wa hakadha kana yaf'alu abi, bukan Abu Hanifah, abi. Jadi hakadha kana yaf'alu abi rahimahullah. Di abi di sini bapa kepada pengarang. La. Wa yaqulu qala Rasulullah. Wa hakadha kana yaf'alu abi rahimahullah. Mungkin ini ayah kepada Sayyidina Syekh Burhanuddin Al-Maghinani. Jadi dalam kitab ni pun disebut kana yaf'alu Abu Hanifah. Itu dalam matbu' banyak macam tu. Cuma dalam disebut di sini jaa fi asli al-matbu' wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah. Wa ma athbatnahu huwa ma lada as-Sakhawi fi al-maqasid al-hasanah naqlan 'an al-musannif. Jadi al-Imam as-Sakhawi naqal daripada musannif dalam maqasid al-hasanah disebut yaf'alu abi, bukannya Abu Hanifah. Jadi bapa kembali kepada Burhanuddin Al-Maghinani. Ayahnya pun lakukan sedemikian. Karena hari Rabu adalah hari dijadikan cahaya. Maka ilmu itu cahaya. Nur ala nur, tafaul dengan akan sempurna perkara tersebut. Hari Selasa dijadikan kegelapan. Hari Rabu dijadikan cahaya. Maka ilmu dimulakan pada hari Rabu. Ataupun perkara yang lain, disebut ma min syai'in, apa sahaja perkara yang dimulakan dengan hari Rabu, illa wa qattam, maka akan sempurna perkara tersebut. Baik. Terus. وسمعت ممن أثق به أن الشيخ يوسف الهمداني رحمه الله كان يوقف. Ya, hatta sampai dalam waktu hari sekalipun dipilih oleh ulama. Tafaulan dengan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan dengan hari tersebut. Apa hadisnya? Fihi maqal. Kata di sini qala al-Hafiz as-Saqafi fi maqasid al-hasanah lam aqif lahu ala asl. ثم نقل عن المصنف وشيخه صاحب الهداية ثم قال ثم نقل يعني الإمام السخاوي نقل daripada musannif dan juga syekhnya ini sahibul hidayah. ثم قال ويعارضه حديث جابر مرفوعا يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. Jadi ada mu'aradah, ada ta'arud di antara hadis, sebab ada riwayat disebutkan kata hari Rabu adalah hari nahs, hari apa ni, celaka. Akhrajahu at-Tabrani fi al-Awsat wa nahwu ma يروى عن ابن عباس أنه لا أخذ فيه ولا عطى وكلها ضعيفة، semuanya ضعيف. وبلغني عن بعض الصالحين ممن لقيناه أنه قال, ini kata Imam Sakhawi, masih di kalangan Imam Sakhawi, syakat al-arbi'a ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yaumul arbi'a telah mengadu kepada Allah. Syakat arbi'a'u ila Allah subhanahu tasya'uman nasi biha. Jadi orang selalu kata hari Rabu tak elok, maka Rabu mengadu kepada Allah. Famanahaha annahu mabtudi'a bi syai'in fiha illa tam. Siapa yang naqal? Imam Sakhawi. Imam Sakhawi yang naqal. Wahbi tak naqal ni. Baik. Latifatun. Ada latifah. Qala al-Hafiz as-Sayyid Ahmad ibn Siddiq قال الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغماري في المداوي
والأولى أن يلحظ في ذلك ما في الصحيح من أن الله عز وجل خلق النور يوم الأربعاء. Jadi kata Sidi Ahmad Al-Ghumari rahimahullah, jadi lebih aula untuk kita melihat dengan Allah mengatakan, disebut dalam fi sahih, dalam hadis yang sahih, bahawa Allah menjadikan cahaya pada hari Rabu. Wal ilmu nur fayatafa'alu litamamihi bi bidayati yaumi qalqin nur. Jadi kita tafaul, optimis dengan hari dijadikan cahaya, moga dimulakan ilmu pun pada hari yang dijadikan cahaya. إذ يأبى الله إلا أن يتم نوره كما قال جل شأنه ولله دره. Jadi hadis berkenaan dengan Allah menjadikan cahaya pada hari Rabu adalah sahih. Adalah hadis yang berkenaan dengan Yaumun Nahsin Mustamir dan sebagainya tadi, hadis itu fi dha'f. Jadi lebih aula mengambil yang sahih daripada yang dhaif tersebut. Tapi ala kulli hal, fi latifah juga ada cerita berkenaan dengan para salihin sebut hari Rabu mengadu kepada Allah. Kerana Rabu juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Dia termasuk zaman dengan waktu. Maka dia termasuk makhluk Allah Ta'ala. Masih wallah semuanya makhluk. Tamam. Terus. وسمعت ممن أثق به أن الشيخ يوسف الحمداني رحمه الله كان يوقف كل عمل من أعمال الخير على يوم الأربعاء، وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور، وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. نعم. وأما قدر السبق في الابتداء فكان أبو حنيفة رحمه الله يحكي عن شيخ القاضي الإمام عمر بن أبي بكر زرنجي رحمه الله أنه قال مشايخنا رحمه الله ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين. Dan telah aku dengar daripada seorang yang aku percaya dengan dia, Sungguhnya Syekh Aba Yusuf Al-Hamdani adalah ia menantikan tiap-tiap perkara daripada amal kebajikan pada hari Rabu, dan pekerjaan itu sabit betul, kerana pada hari Rabu itu dijadikan sekalian cahaya, dan itu hari-hari nahsin hak orang kafir dan jadi berkat bagi sekalian orang mukminin. Nahs maksudnya ghairi barakah. Nahs maksudnya celaka, tidak ada berkat. Jadi hari Rabu adalah hari yang berkat bagi golongan muslimin, manakala bagi hak golongan kufar yaum nahsin, yani yaum laisa fihi barakah. Jadi fayakunu mubarakan lil mu'minin, karena mukhalafah dengan mereka. Karena mukhalafah dengan mereka. Jadi al-khair thumma al-khair fi ittiba' man salaf. Sebaik-baik perkara dan tidak ada yang lebih baik melainkan dengan mengikuti para salaf yang terdahulu. Maksud para ulama salaf yang terdahulu telah menjadikan hari Rabu sebagai hari permulaan mereka dalam pengajian. Baik. Ni hari Wan. Hari Khamis. Malam dari hari Khamis lah. Baik, kalau kira dengan hari kiraan siang, kira hari Rabu lah. Tapi tak, kalau sebab Islam kita tidak kira dengan siang, kita kira dengan malam. Malam bermula hari baru. Jadi ini dah masuk hari Khamis. Tu orang tua dulu kalau sebut kat orang Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu. Dia akan buat malam lah. Jadi kalau orang tanya kenduri bila ni? Selasa malam Rabu. Kalau buat siang dia buat Selasa. Faham? Kenduri siang. Siang Selasa dia tak abang siang Selasa. Tak abang. Dia abang hari Selasa. Tak ada siang. Jadi kalau kita nak buat malam, kita buat Selasa malam Rabu. Orang lain tanya balik, Selasa malam Rabu tu buat waktu bila? Dia buat lepas isyak ke lepas maghrib ke apa. Kalau abang Selasa malam Rabu, maknanya buat malam tu. Ataupun abang malam Rabu terus. Faham tak? Ataupun orang tua abang malam Rabu, kita buat kenduri malam Rabu. Malam Rabu maksudnya hari Selasa, malam tu lah. Dia main esok. Dia. Esok dia panggil malam Khamis dah. Jadi nak kena tafsir banyak lah. Orang dulu sebut seperti mana yang dikira dalam kiraan Islam. Baik. Terus. Wa amma qadru sabaqi fil ibtida'. Dan adapun kadar pengajian pada permulaan. Di sini maksudnya kalau kata kita nak mulakan suatu, kalau kelas pengajian dan sebagainya. Kalau
ada sebahagian riwayat disebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadikan cuti bagi penuntut ilmu tahfiz, maksudnya tempat hafalan Al-Quran pada hari Khamis. Hari Khamis akan dicuti. Betul tak? Ustaz Siddiq. Betul? Ustaz hafal Quran. Ada Ustaz ngapain di sini kan? Ni Azra'i di pondok tu. Di pondok di Matis. Tak ada cuti. Ha? Syatri cuti. Cuti. Jadi Khamis biasanya para ulama dulu kalau tempat hafalan Quran kutab maksudnya akan cuti pada hari Khamis. Khamis pagi sampailah tengah hari Jumaat. Pada Jumaat start balik. Bila saya tanya balik kepada kawan-kawan kita di sebahagian pondok, di peserta memang sama macam tu. Katanya kerana Sayyidina Umar waktu ketika balik daripada satu musafir, yang mula-mula menyambut kedatangan Sayyidina Umar adalah anak-anak kutab. Mereka yang keluar pergi ke sempadan, pergi ke sempadan kota untuk nak menyambut. Lampu tu buka. Rompi tu habis bateri. Takut ada pintu tak apa. Tak apa. Orang tu boleh? Azim. Saya biar ada apa. Baik. Dia tak lupa. Sayyidina Umar. Jadi anak-anak kutab main sambut. Maka Sayyidina Umar seronok dengan perkara tersebut. Sayyidina Umar terus bagi cuti kepada mereka. Jadi jadikan cuti pada hari Khamis. Dan Sayyidina Umar doa pula, siapa yang tak bagi cuti pada hari Khamis, tak jadi. Katanya, tak akan jadi anak-anak tersebut. Jadi sebahagian ulama ambil perkara tersebut kerana bimbang dengan doanya Sayyidina Umar. Takut tak jadi. Takut anak-anak yang mana tidak ambil cuti pada hari Khamis, tak jadi nanti anak-anak pondok tersebut. Jadi kalau buat pondok dan sebagainya, ambil lah sunnah tu. Hari Khamis buat cuti. Cuti sehari lah. Dia cuti sampai hari Khamis, sampai Khamis minggu depan lah tu. Ustaz tu yang sonok kan. Dia anak murid lagi sonok lah. Khamis sampai tengah hari Jumaat saja. Kalau kita nak bagi lajak sikit, Khamis dan Jumaat. Sabtu start balik. Baik. Terus kalau Wahabi dia akan tanya, ni ada dalil kan? Dalil dia sahih ke maudhu' dhaif? Kalau dhaif tak mau. Jadi dia jadi amalan. Jadi amalan banyak tu. Kalau tak salah saya tak tahulah di Seri Talim tak tahu buat macam tu kita. Saya tak ingat ada seorang kawan kita pernah komen dia daripada tabligh juga dan dia beritahu macam tu. Dari kami cuti. Mengambil dengan tafaul dengan perkara tersebut. Baik, terus. Wa amma qadru sabqi. Dan adapun kadar pengajian pada permulaan adalah Abu Hanifah yang menghikayatkan daripada Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zaranji. Sungguhnya ia telah berkata sekalian guru kami sedianya bahawa adalah kadar pengajian bagi orang yang baru belajar itu kadar barang yang boleh ia menghafazkan ia berulang 2 kali. Nah, dengan bil-i'adah disebut. ينبغي أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق بالإعادة مرتين. Sebenarnya tak sebut مرتين apa? مرتين itu takkid balik saja kepada i'adah. Kerana i'adah mesti مرتين dalam lughah. Dia tak akan sebut i'adah kepada salas marrat. 3 kali tak sebut dah dipanggil dengan i'adah. Lebih daripada 3 kali, lebih daripada 2 kali dipanggil takrar. Faham? Lebih daripada 3 dipanggil takrar, dipanggil i'adah lagi. Tapi kalau kata nak sebut juga i'adah ni a'id marratan thaniyah, dia akan sebut sekali lagi. Ulang sekali lagi, itu akan sebut macam tu. Tapi kalau nak sebut i'adah saja, maka akan sebut 2 kali. Sebab tu kalau di Azhar ulang 2 kali dipanggil i'adah. 3 kali tak panggil i'adah marratan thaniyah, marratan salisah. Dipanggil istisna lah. Jadi apa ni dia tak sebut i'adah lagi. I'adah 2 kali saja. Baik. Jadi kata Syekh yang bagi an yakuna qadru sabaq lil mubtadi, bagi mubtadi hendaklah dijadikan qadar permulaan pengajian dia untuk dia mulakan balik
ma yumkinu dhabtuhu bil i'adah marratain bil rifq, yang memungkinkan untuk dia mengulang pengajian dia tersebut sebanyak 2 kali. Maksudnya di sini, yang penting i'adah. Yang penting i'adah kepada pengajian tersebut. Jadi kalau kita mengaji, kalau Tok Guru baca sekali pengajian 10 helai, yang ni ghair mungkin untuk i'adah marratain. Nak baca macam mana 2 kali, nak baca ulang balik 10 helai? Payah. Sebab tu kalau dilihat di tempat-tempat pengajian, diajar dengan jumlah yang sedikit. Untuk apa? Untuk diulang balik oleh murid tersebut dengan qadar sabak tadi. Jadi kalau dia nak mula balik, mungkin untuk dia ulang 2 kali, senang. Faham? Sebelum masuk pengajian yang seterusnya pula. Masuk pengajian yang ketiga, yang pertama kena ulang lagi. Kena ulang balik. Jadi tidaklah membebankan murid tersebut, khususnya mubtadi, kerana nanti dia akan malal. Dia akan jadi malas dan kemudian akan tinggalkan kita. Wa yazidu birrifqi, terus. ويزيد كل يوم كلمة حتى أنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين ويزيد بالرفق والتدريج. Dan menambah pada tiap-tiap hari satu-satu kalimah hingga sungguhnya jikalau panjang dan banyak sekalipun, nescaya boleh didapatinya dengan diulang 2 kali dan ia tambah dengan lemah lembut dan sedikit-sedikit. Tamam. Terus. وأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج المتعلم إلى إعادة السبق 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك لأنه يعتاد ذلك. Maka adapun apabila panjang pengajiannya pada permulaan dan berhajat orang yang belajar kepada mengulang 10 kali, nescaya ia pada kesudahannya pula berkehendak seperti yang demikian itu kerana ia sudah beradat kerana ia sudah beradat yang demikian itu. Nah, jadi kalau dah mula dengan banyak, maka dia kena ulang banyak. Maka kemudian selepas itu pun kena ulang banyak juga. Jadi dia kena berterusan macam tu, kerana dah beradat macam tu. Faham? Jadi sebab tu, bagi sekadar yang mampu untuk murid tadi hafal dan kemudian ingat. Sebab tu kalau di sebahagian tempat pengajian dibagi lauh, kemudian murid akan hafal benda yang ditulis di atas lauh, tempat pengajian itu. Lepas tu esok akan datang pengajian baru, sabq yang jadi, maka yang tu akan dipadam. Retah tak ada. Jadi orang tak mau kena hafal. Kita sebab sekarang sebab ada retah. Bila ada retah ni lah jadi malah hafal. Bila ada kitab jadi malah hafal. Betul tak betul? Ya. Quran dah ada, apa Allah? Tu ada. Dia malah hafal. Baik, terus. ولا يترك تلك الإعادة إلا بجهد كثير. قيل السبق حرف والتكرار ألف. تمام. السبق حرف والتكرار ألف. تكرار jangan macam tikrar. Ain. Takrar. Maksudnya ulang. Takrar. Diulang 1000. Sabq harfun والتكرار ألف. Jadi sabaq sekali. Maksudnya ni kinayah kepada khillah. As-sabaq harfun maksudnya apa dia? Ni kinayah kepada khillah. Maksudnya permulaan pengajian sedikit, diulang tu banyak. Jadi ini bukan maksud ni harf. Bukan maksudnya sabaq itu dengan satu huruf ulang 1000 kali. Ini bagi kinayah aja. Kinayah kepada khillah harf, kinayah kepada kasrah alf. Jadi kalau kita mengaji sedikit, maka ulangannya mesti banyak. Kalau kita mengaji satu muka surat, maka diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai hafal kitab tersebut. Kemudian masuk pengajian yang kedua esok, muka surat yang baru, yang tu pula ulang 6 kali, 5 kali, atau 10 kali. Pengajian yang semalam diulang 9 kali, dikurangkan, ulang balik. Pengajian yang seterusnya pula hari yang ketiga diulang 10 kali. Pengajian yang hari kedua 9 kali. Pengajian hari yang pertama 8 kali dah. Dia makin kurang. Akhirnya dia jadi hafal kitab. Dia akan hafal secara tidak langsung. Satu orang yang membaca satu kitab diulang 10 kali, itu lebih kuat daripada membaca 10 kitab tanpa diulang walau satu. Kita baca Tuhfatus Saniyah saja, diulang 10 kali. Itu lebih kuat daripada orang yang baca Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, sekali saja baca kemudian tak ulang. Dia tak akan ingat juga kaedah. So yang penting ingat. Yang tu yang kawan-kawan kita Arab kalau kata dia buat macam tu. Pasal dia cepat.
Kita kena buat macam tu. Jangan seronok dengan khatam kitab saja. Yang penting takrar, ulangan kepada kitab tersebut, dan kemudian mutalaah kitab tadi balik. Seronok khatam kitab. Khatam kitab khair, dapat manfaat dan juga dapat barakah. Cuma yang lebih lagi manfaat dia untuk kehidupan kita, dan kemudian untuk kita sampai kepada orang lain. Terus yang bagi baca Arab yang bagi وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه. كان شيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول الصواب عندي في هذا. Tapi kalau di sini ala wazni tasghir. Nah, ini Uqaili kalau dalam syarah. Sini dia buat baris nombor 3. Disebut tu bi fathil ain Aqili, nisbah ila Aqili bin Abi Talib. Ini lah al-Aqili. Al-Aqili. وكان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات المبسوط لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد من الملالة عن الملالة. sini ada minal malalati pun ada riwayat minal malalah dalam kitab ni anil malalah. وأكثر وقوعا بين الناس. Sekiranya bahawa ia memulai dengan sesuatu yang adalah ia terlebih hampir kepada fahamnya, dan adalah Syekh Al-Imam Ustaz Syarafuddin Al-Aqili berkata ia bermula yang sebenarnya di sisiku pada ini ketentuan, iaitu barang yang telah memperbuat akan dia guru-guru kami, maka bahawasanya mereka itu memilihkan bagi orang yang baru belajar akan kitab-kitab yang kecil yang diambilkan perkataannya daripada kitab yang panjang-panjang, kerana ia itu terlebih hampir kepada faham dan hafaz, dan terlebih jauh daripada jemu, dan terlebih banyak jatuh masalahnya pada sekalian manusia. Nah, ini sebab tu kenapa ulama pilih kitab matan dulu, dan ada peringkat mubtadi, mutawassit, dan kemudian muntahi dalam pengajian. Di sistem dalam Islam ditiru dan juga diguna pakai di ibarat mengambil sistem tadarrus dalam ilmu, dan diajar dalam kitab ta'lim muta'allim ratusan tu. Untuk tujuannya apa? Dari tujuannya itu. Yang pertama, aqrab ila al-fahmi wa dhab. Lebih dekat kepada faham dan juga untuk dhabit, untuk hafal. Ya. Wa ab'adu 'anil malalah atau minal malalah. Menjauhkan daripada jemu. Karena kalau dibaca terus kitab Mughnil Muhtaj, tak baca lagi matan Abi Syuja' kepada penuntut ilmu, ataupun dibaca risalah Risalatul Jami'ah, ataupun dibaca Safinatul Najah kepada penuntut ilmu yang mubtadi, terus dibaca Mughnil Muhtaj, maka akhirnya tak dapat faedah. Faham? Dia bukan istilah dia baca kitab besar macam kita bawa jala pergi ke laut. Jala sekali dapat semua. Jala buka tunda. Buka tunda kalau bawa kali dengan penyu-penyu masuk ni. Ya, ikan kecil, ikan bilih dapat, semua dapat dia. Nah, tapi kalau baca ambil yang kecil saja, dapat ikan kecil jelah. Dah ni bukan menjala ikan ni. Nah, ni bukan menjala ikan. Jala ikan boleh dapat macam tu. Tu pun tak tentu. Kadang-kadang tak dapat benda-benda kecil-kecil lagi. Lepas tu dalam kitab kecil, kadang ada benda yang tidak ada pada kitab besar, kunci dia. Kadang-kadang dalam kitab besar, pengarang hanya menyebutkan seakan-akan orang itu telah selesai dengan apa yang sepatutnya dia selesaikan. Contoh, dalam kitab Jalalain contoh. Kalau tak baca nahwu, tafsir apa ni, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana? Kalau i'rab mufassirin, kalau Syekh Ali Soleh selalu sebut i'rab mufassirin, sebut ni maf'ul. Contoh kalau buka dalam Nasafi tinggi lagi, dia akan sebut ni maf'ul. Yang ni ma'mul kepada ni. Macam mana nak tahu benda tadi kalau kata tidak diselesaikan dulu yang kecil? Dia tak akan terang dalam semua benda.
Dia tak akan sebut yang ni maksud maf'ul. Kenapa jadi maf'ul? Jadi kita nahu dah. Tak, dia tak akan terang dah perkara sebut. Kenapa? Kerana sepatutnya diselesaikan dulu pada peringkat yang sebelumnya. Semua ada tadarruj. Dan kerana para ulama dulu mengarang kitab untuk dipelajari. Dan juga kitab ni benda yang mahal. Nak ambil kena daripada guru. Dia bukan kitab yang jual di popular dan kemudian semua orang boleh baca. Dia bukan komik ni. Lepas tu bila sebahagian ulama ada yang tidak setuju dengan istilah muyassar. Semua muyassar. Fiqh muyassar, nahu muyassar, apa lagi? Balaghah muyassar, muyassarah. Lagi. Mantik muyassar. Semua muyassar ni kata dia semuanya apa ni? Taqtulul ilm. Akan membunuh ilmu sebenarnya. Dan pelajar akan mudah dengan seronok dengan yang mudah dan kemudian tak suka lagi dengan yang sukar. Akhirnya mereka akan tinggalkan kitab-kitab yang besar-besar pada sebelah. Sebab suka dengan muyassar. Itu ulama karang kitab ikut tadarruj. Tamam. Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigharatil mabsut. Sigharati al mabsuta. Ni silap bagi. Itu sigharatil mabsuti. Salah. Sigharatil mabsuta. La. Betul ya. Maksudnya jadi apa ni mudhaf ilaih. Saya ingat jadi sifat. Li'annahu aqrabu ila al-fahmi wad-dhabti wa ab'adu 'anil malalati wa aktsaru wuqu'an bainan nas. Dan itu lebih banyak masailnya. Dan qawaidnya lebih banyak disebutkan di dalam kitab yang kecil untuk dihafal. Untuk dihafal. Wa yanbaghi terus وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا فإنه نافع جدا ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. Dan sekiranya bahawa ia menulis akan pengajian. Jadi yu'alliq maksudnya yaktub. Yu'alliq maksudnya yaktub. Terus. Dan sekiranya bahawa ia menulis akan pengajian kemudian daripada sudah hafaz dan diulang-ulang yang banyak, maka jadi ditulis ni di atas kitab yang lain. Wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabaqu ba'da ad-dabti. La. Yu'alliqa as-sabaqa. Yu'alliqa huwa as-sabaqa ba'da ad-dabti wal i'adati kathira. Tamam? Ni jadi apa? Jadi fa'il ke jadi maf'ul ni? Jadi fa'il. Kan jadi maf'ul lah kan? Yu'alliqa sabaqa. Kan? Situ yang ni sabaqa. Jadi sepatutnya bagi seorang tersebut setelah mana dia hafal, dia dah ingat dah, ditulis balik ta'liq tadi di atas buku yang lain. Jadi kalau di sini orang panggil kashkul. Arab kalau masyayikh sebut kashkul. Jadi kashkul buku kecil tu ataupun buku kosong yang kita beli, tulis balik pengajian yang kita telah hafal dan kemudian kita ingat tadi. Itu cara. Sekarang ni contohnya bila kita baca, bila kita tulis balik, kerana itu lebih menguatkan lagi ingatan kita daripada kita baca saja tanpa kita tulis balik. Bukan suruh tulis balik kitab. Bukan suruh tulis balik. Ada contoh afkar dalam kitab tersebut. Ni kalau kita tidak hafal kitab tu. Kalau hafal, tu lain pula. Hafal matan. Kemudian kita tulis pula matan yang kita hafal. Lagi kuat lagi. Maksudnya kalau kita baca satu kitab dan kita tengok dalam bab ni apa dia afkar dia. Gini. Dan kita pun tulis balik afkar tersebut. Itu lebih kuat daripada kita hanya baca tanpa kita tulis. Dia macam kita buat tarjah. Macam kita buat tarjah ataupun jurnal untuk satu bentangan. Kita baca satu bab. Kemudian kita buat sinopsis kepada bab tersebut. Yang tu lebih kuat daripada kita hanya baca tanpa kita tulis. Fa innahu nafi'un jidda. Dia sangat memberi manfaat. Sebab tu kalau dulu ingat di sekolah, masa sekolah rendah dulu, sekolah menengah atau ada cikgu dia ada bagi buku untuk perpustakaan. Siapa-siapa yang pinjam buku di perpustakaan, dia kena tulis sinopsis dalam buku tu. Apa dia hasil bacaan dia. So, buku ni cerita bab apa? Benar kan? Sebenarnya tu nafi' jiddan. Sangat benar. Lepas tu dapat hadiah pula.
Sebenarnya nak dapat hadiah tu, ya mubtadi. Penuntut ilmu ni memang kena macam tu. Dia kalau tak dibagi dengan sesuatu, maka dia tak akan buat benda tersebut. Jadi dibagi hadiah. Pakatlah berlumba-lumba nak baca buku siapa paling banyak baca. Dalam Facebook dia buat tulis, seorang CEO akan menghabiskan buku dalam tempoh setahun sebanyak 52 buku. Dia perlu habiskan 52 buku dalam tempoh setahun. Jadi maksudnya dalam 52 buku nak kena habiskan seminggu berapa buku? Seminggu satu buku. Benar. Alal aqal. Dan dia buat application hanya semata-mata untuk dengar buku je, audio punya. Yang sehari hanya dengar 7 minit saja cukup dah. Dia akan ada orang yang baca. Bayangkan kalau kitab-kitab macam ni, ada orang baca kemudian ada intonasi tapi tak faham, dia kena mengaji. Dia pun tak apalah buku dia, buku pasal Arnold Schwarzenegger kan. Lepas tu cerita berkenaan dengan perniagaan, kemudian cerita berkenaan dengan strategi, kemudian jangan kena berani dikecam, macam tu lah tajuk buku dia tu. Berani dikecam. Jadi satu, dengar tak mengaji pun tak apa. Yang masalah kita ni, kita kitab mengaji ni. Kitab mengaji kalau dibuat macam audio macam tu, susah. Macam kita nak kena dengar balik pengajian. Sebab setiapnya ada maksud. Setiap ada perkataan tadi perlu kepada syarahan. Kalau hanya dengar saja bacaan buku tadi, kita baca sendiri tak apa. Baca betul rakam, betul duduk lain tak dengar Allah. Wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabaqu. Baris tak betul. Betul dia duduk ulang dengar tu nak apa? Ni untuk nak ambil afkar. Cara yang dibuat di tempat pada zaman yang kita buat masa sekolah dulu tu sangat bermanfaat. Kenapa tak ulang balik pada waktu sekarang? Kenapa kita tak buat macam tu waktu sekarang? Kita baca buku satu, beli satu kitab di maktabah, kemudian kita kata kena khatam kitab ni dalam tempoh seminggu. Ada kitab-kitab kecil, kutayib kecil tadi ni kita boleh khatam dalam masa 3-4 hari boleh khatam. Kemudian tulis balik. Dalam bab ni apa dia yang syekh ni nak syarah. Dia sebut tentang apa. Kemudian baru kita kita tunjuk pula pahaman kita tadi kepada orang yang lebih faham daripada kita, guru kita dan sebagainya. Tengok betul tak saya faham. Dan ni akan melahirkan seorang penuntut ilmu yang dia akan tengok perubahan pada diri sebelum dia buat macam tu dan selepas dia buat macam tu. Faham? Dengar cara tu macam kan nak buat tu, tapi lepas tu tak buat kan? Kita tak akan buang masa kalau kita buat macam tu. Tak akan buang masa. Terus wala yaktubu wala yaktuba wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamu. Atau la ni la nahi. Dia juga la yaktuba al muta'allim. Jadi jangan la yaktub al muta'allim syai'an la yafhamu. Wala yaktub. Jadi jangan seorang penuntut ilmu tadi menulis sesuatu yang dia tidak faham. Jangan dia tulis benda yang dia tak faham. Tulis benda tak faham, buat apa? Fa innahu yurisu kalalat at-tab'i. Terus sila. Dan jangan ia menyurat akan pelajaran yang belum ia faham akan dia. Maka sungguhnya ia mempusakai lemah tabiatnya. Kalalat at-tab'i maksudnya apa dia ni? Dha'ful aqli maksudnya. Kalalat at-tab'i maknanya dha'fal aqli, akan mewarisi kelemahan akal. Wa yudhibu al-fitnata, dan menghilangkan cerdik dan mensia-siakan waktunya. Ya. Terus wa yanbaghi an yajtahida fil fahmi min al-ustazi. Cuba buat tengok noh, macam saya sebut tu. Beli satu kashkul. Kashkul ni khas untuk kitab-kitab yang saya dah baca, kemudian saya akan buat sinopsis kitab. Sinopsis dia bagilah advance sikit pada masa sekolah dulu ni. Bukan dia buat kesimpulan pada kitab ni memang bagus. Memang bagus lah kitab. Tu tersuruh buat tak apa. Tak bagi kesimpulan ikut bab. Kitab ini bab yang pertama, mukaddimah, pengarang cerita bab apa. Kenapa pengarang tulis kitab ni? Ada soalan yang kita sendiri tanya. When? Why? Who? Bila dia tulis? Kenapa dia tulis? Sebab apa dia tulis?
Sama tu kenapa dengan sebab apa? Saja yang lebih banyak. Jadi apa ni, yang tu semua dibuat dalam bentuk kurs. Yang tu dah jadi ringkasan. Bayangkan kalau kata orang minta kita daurah kitab tersebut. Kalau orang minta kita daurah, kita boleh daurah kitab tersebut dengan kashkul yang kita buat saja. Cara sembang. Cara tu jangan buat selalu kan. Dan saya buat lah 2-3 hari ni lah. Dan memang sangat bermanfaat. Boleh buat daurah satu kitab dalam apa ni. Sebab tu orang boleh buat bedah buku. Dalam bedah buku tadi dia buat dalam tempoh 1 jam 2 jam. Dia boleh khatam kitab yang lebih kurang 100 muka surat. Macam mana dia boleh buat macam tu? Buat macam tadi. Mukadimah cerita bab apa? Bab pertama cerita bab apa? Bab kedua cerita bab apa? Bab ketiga cerita apa? Nanti dia akan boleh tengok balik. Ada tak pertentangan antara bab ni dengan bab ni? Nanti dia buat kesimpulan. Kesimpulan dia buat sendiri. Maksud tu melatih otak kita ni untuk apa? Berfikiran kritis. Maksudnya mula-mula kita akan baca dengan bacaan dipanggil bacaan sathi. Bacaan sathi maksud bacaan peringkat pertama, mubtadi. Tanpa tasawur. Faham? Baca untuk nak dapat tasawur untuk naik peringkat yang seterusnya. Bacaan kedua dipanggil bacaan yang lebih ta'ammuk sedikit. Bacaan ketiga dipanggil bacaan kritis. Bacaan kritis ni yang kita akan mula petikai. Kenapa? Sepatutnya bab ni tak sebut di sini. Bab ni betulnya kita letak di belakang. Yang ni yang kalau kita tengok macam mana masyaikh syarahkan kitab. Perasan tak? Bila ulama-ulama syarahkan kitab, kita akan tengok ulama ni dia sebut kitab ini sepatutnya berada di sini. Ini dia panggil bacaan kritis dia panggil. Dia panggil bacaan kritis daripada alim mengajar kepada umat bagaimana membaca kitab. Syarahan kitab ulama ni adalah cara membaca kitab diajar oleh para ulama. Faham? Kena baca kitab How to Read a Book. Mortimer J. Adler dengan Mortimer J. Adler dengan apa dia? Charles Van Der Laan. Yang dikarang oleh dua orang pensyarah ni. Kena baca kitab tu. Kitab tu memang penting baca. Ada terjemahan bahasa Arab pun ada. Kaifa taqra kitaban. Tengok dalam tulis dalam internet, dalam Google, boleh kaifa taqra kitaban. Boleh download. Lepas tu buat kitab, print, buat kitab. Tulis bahasa Arab sempurna. Ada juga buku apa ni, kenapa saya membaca buku kan? Ada. How to read book, bagaimana nak membaca buku dengan jalan tradisional. Yang dibuat oleh pensyarah daripada California University. Macam mana nak baca buku tu? Tapi terjemahan dia sikit sangat. Dia ambil yang penting-penting. Terjemahan tu tak apa nak lengkap. Ambil yang Arabnya lagi lengkap. Alhamdulillah kita mengaji bahasa Arab. Orang boleh baca yang tu. Baca bahasa Inggeris tu, baca 10 line, lepas tu ulang balik. Dah 10 line, ulang balik. Ni maksudnya sebab apa? Sabak. Lepas tu tinggal setahun. Tak baca, tak faham. Ayat dia tinggi sangat. Baca Arab, insyaAllah faham. Faham yang macam mana yang Charles Van Der Laan dengan Mortimer J. Adler nak letakkan afkar mereka tentang bacaan kita. Syekh Hamzah ada buat daurah kepada kitab tersebut. Dia buat diskusi kepada kitab tadi selama 4 jam dalam 2 video. Satu video tu 2 jam, satu video lagi 2 jam, 4 jam. Dia cerita secara umum macam mana kitab tu tulis. Dan kemudian dia kritik satu benda dia kata yang mereka ni tak tahu. Apa dia? Sanad. Sanad sahaja yang tidak ada yang ditulis oleh mereka. Dia tulis, kalau kamu baca tak faham, yang pertama baca balik sekali lagi sampai kamu faham. Cara tu kalau tengok ni Wahabi ni baca seorang-seorang. Dia kata kalau tidak boleh juga, yang kedua baru cari orang yang akan memahamkan kita dengan kitab tersebut. Jadi apa dia ni? Ni berguru. Maksudnya hatta barat saya pun tidak meninggalkan sistem berguru. Mereka tak nafikan perkara tersebut. Dan yang ketiga dia kata, ataupun dengan cara mencari suatu lagi buku yang mensyarahkan buku tersebut, ataupun yang bagi jalan memudahkan kepada buku yang kita baca. Lepas tu ada tadarus dalam pembacaan. Yang Syekh Hamzah disebut ada seorang Ibnu Sina kan, dipanggil apa ni, Ibnu Sina muallim kan, bukan muallim kan, dia bergelaran dia, tak ingat, di segi falsafah, alim sa'la dalam bidang falsafah. Dia ada baca kitab metafizik, dia tak faham baca kitab tu berkali-kali. Ni orang yang bijak ni, Ibnu Sina, baca kitab tak faham, kira ajaib.
kitab dia tak faham ni, kira hak penulis kitab dia hebat pada dia gitu. Sebab Ibn Sina tak faham dia tulis. Jadi bila dia baca tak faham, dia pergi ke maktabah. Pergi ke maktabah, ada seorang tokeh maktabah ni kata kat dia, kamu kena beli kitab ni. Ni ada satu kitab nipis kitab ni. Kamu kena beli kitab ni. Dia kata, buat apa nak beli kitab nipis dia kata. Dia nak cari kitab yang nak membantu dia memaham kitab yang dia tak faham di rumah tu. Jadi dia kata tak mau. Dia kata kalau kamu tak mau, tak apa, saya bagi free. Ambil lah. Dah tak mau beli, ambil free kitab. Dia pun ambil. Kemudian dia ajalah pilih kitab-kitab lain yang dia nak bawa balik ke rumah. Sampai di rumah, dia pun ambil kitab free yang mana yang sahibul maktabah tadi bagi. Dia ambil tengok. Buka kitab yang kecil tadi, faham terus yang kitab yang besar tadi. Rupanya tu kunci kepada kitab. Itu kunci kepada kitab yang besar yang dia baca. Itu jangan pandang rendah dengan kitab. Ada orang pandang rendah sekarang. Buat baca matan. Asyik-asyik baca matan je. No? Saya boleh buat matan. Oh, sepak. Saya pernah jumpa orang macam Wahabi. Dia kata Imam apa ni, Ibnu Ajurrum buat matan dan sebagainya. Matan ni senang je dia kata. Matan senang. Bodoh. Dia tak tahu macam mana ulama syarah matan Ajurumiyah. Ada yang syarah ikut sufi, ada yang syarah ikut ilmu apa ni, yang nahwu. Yang tengok dengan peradaban pun ada pada ilmu matan Jurumiyah. Macam mana satu kitab disyarah dalam pelbagai bidang. Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Hikam disyarahkan oleh Al-Imam Zarruq 30 syarah. Hikam saja disyarah oleh dia 30 syarah. Dan semua dengan nafas yang berbeza, kata Syekh Muhammad Said Hambali. Ada nafasnya nafas kimiai, ahli kimia. Ada nafasnya nafas sinai. Ini orang perindustrian. Ada nafasnya nafas muhaddithin. Ada nafasnya nafas sufi. Ada nafasnya kaza. Jadi banyak nafas yang disyarah. Kenapa? Karena kata Imam Zarruq, setiap asnaf daripada manusia ini ada nafasnya masing-masing dengan sufi. Semua asnaf. Fuqaha ada sufi dia. Muhaddithin ada sufi dia. Mufassirin ada sufi dia. Nah, semua bidang ada tasawuf. Hatta dalam bidang yang lain sekali. Hatta najjar sekali. Tukang kayu pun ada sufi dia. Tukang khat ada sufi dia. Jadi ajib. Macam ada satu kitab disyarahkan dengan nafas yang berbeza. Maksudnya yang mengarang tadi bukan orang yang biasa. Tu ada orang kata dah biasa je. Dalil kata ni orang yang tertutup mata batin. Terus wayam bagi an yajtahida fil fahmi 'anil ustadi. Tengok. Yang bagi an yajtahida fil fahmi 'anil ustaz. Terus أو بتأمل وبتفكر وكثرة التكرار فإنه إذا قل السبق وكثرة التكرار والتأمل يدرك ويفهم قيل حفظ حرفين خير من سماع وقرين وفهم حرفين خير من حفظ وقرين وإذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يحتاج ذلك فلا يفهم الكلام اليسير. Dan sedianya bahawa bersungguh-sungguh mencari faham daripada gurunya. Tengok macam mana Imam Zarnuji meletakkan ni sebagai prioriti. Prioriti yang pertama bagi penuntut ilmu mengambil faham dengan gurunya terlebih dahulu. Nah, bukan dengan bacaan dia sendiri. Itu ini yang menjadi sistem yang barakah. Nah, berbeza dengan sistem yang lari daripada sistem berguru. Mereka menganggap kefahaman dengan diri mereka sendiri. Faham? Lepas tu kata ulama, siapa yang belajar dengan sendiri, siapa yang berguru dengan diri dia sendiri, maka dia berguru dengan syaitan. Apa syaitan dimasukkan situ? Syaitan dimasukkan itu adalah nafsu dia sendiri. Nah, yang lebih buruk daripada syaitan. Kerana dia akan baca dan kemudian ikut faham dia. Lepas tu orang ramai yang jadi sesat adalah kerana dengan kefahaman dia. Dia tak mengaji, baca buku sendiri. Kemudian pandai cakap, ceramah. Lepas tu sesat. Dia akan bercanggah. Kerana dia tidak diberi kunci yang sepatutnya dia dapat hanya pada guru saja. Kunci dia tak akan dapat melainkan dengan berguru. Ada berapa banyak perkara yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak dapat melainkan melalui syafahatan, melalui mulutnya guru. Contoh, saya tengok sini.
apa dia baca. Saya cari tak jumpa. Dan sekiranya bahawa bersungguh-sungguh mencari faham daripada gurunya atau dengan ta'ammul dan berfikir-fikir dan membanyakkan mengulang-ulangi, maka sungguhnya apabila sedikit pengajiannya dan banyak diulang-ulang dan difikirkannya, nescaya ia mendapat dan ia faham. Kata setengah orang, bermula menghafazkan 2 huruf itu terlebih baik daripada mendengar 2 beban angkatan, daripada mendengar 2 beban angkatan unta, dan memfahamkan 2 huruf itu lebih baik daripada menghafazkan 2 beban angkatan unta yang tiada faham. Tamam. Dan apabila malas ia pada faham dan tiada ia bersungguh-sungguh sekali atau 2 kali, ia membiasakan yang demikian, itu nescaya tiada ia fahamkan perkataan yang mudah-mudah. Baik. وينبغي أن يجتهد في الفهم عن الأستاذ أو بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار. Ini ikut kepada peringkat. Ikut kepada peringkat. Jadi yang pertama melalui guru dulu. Au bita'ammul. Lagi au di sini kan. Au bita'ammul wa tafakkur wa kasratit takrar. Jadi dengan cara kita membaca banyak dan mengulang balik pengajian tersebut, maka itu juga akan menghasilkan faham. Fa innahu idza qalla as-sabaq wa kathura at-takrar wa at-ta'ammul yudriku wa yafham. Jadi kerana kalau kita kurang sabaq tapi banyak takrar, maksudnya dars pengajian yang kita ambil tadi sikit, kemudian kita banyak mengulang dan juga ta'ammul, maka kita akan dapat faham. Disebut hifzu harfain khairun min sama'i wiqrain. Menghafal 2 huruf itu lebih baik daripada kita mendengar 2 tanggungan yang besar. Faham? Wiqrain bermakna hamlain, iaitu dengan kita membawa 2 tanggungan besar. Jadi dengar yang sikit, kemudian lebih baik menghafal yang sedikit, itu lebih baik daripada kita menghafal dengan mendengar tanpa menghafal. Wa fahmu harfain khairu min hifzi wiqrain. Dan juga memaham 2 perkataan, 2 huruf, itu lebih baik daripada menghafal 2 wiqrain. Maksud di sini seolah-olah al-Imam Zarnuji rahimahullah nak beritahu kepada kita bahawa yang paling penting apa dia? Al-faham. Yang paling penting al-faham. Tapi tidak menafikan kepentingan hifz. Ini bukan menafikan hifz. Cuma nak beritahu kata di antara hifz dengan faham, mana yang lebih aula? Yang lebih aula adalah al-faham. Tapi kalau dia hifz, dia hafal dan kemudian dia faham, kalau la mira'a lah. Kemudian tidak ada orang yang boleh lawan lagi dengan dia. Wa idza tahawana fil fahmi, terus. Dan apabila malas ia pada faham dan tidak ia bersungguh-sungguh sekali atau 2 kali, ia membiasakan yang demikian itu, nescaya tiada ia fahamkan perkataan yang mudah-mudah. فينبغي يجتهد ويدعو الله ويتضرع إليه فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. Maka sekiranya bahawa ia ijtihad dan meminta kepada Allah Ta'ala dan merendahkan dirinya kepada Allah, maka sungguhnya ia perkenankan seorang meminta akan dia, dan tiada ia mensia-siakan seorang yang mengharap akan dia. Wa ansyadana Syekhul Ajalul Qawaid. Sebab kata Syekh, wa idza tahawana fil fahmi. Idza tahawana ay takasala fil fahmi wa lam yajtahid. Kalau kita bermalas-malas dalam untuk mengambil faham dan juga kita tidak berijtihad, marratan aw marratain ya'talu dhalik. Maksud kita tidak bersungguh-sungguh untuk nak faham pun. Ada orang dia senang baca buku yang senang dia faham. Dia baca-baca dia faham dah sesuatu. Dia tak mau baca buku yang dia tak faham. Dan dia tak cuba untuk nak memahamkan.
Jadi jangan ada sikap tersebut. Kena baca yang payah-payah juga. Kena latih otak kita ni. Kerana otak kita ni dia akan senang dengan kedudukan yang dia rasa senang. Kena cabar otak kita. Lepas tu kita kena baca benda yang kita rasa waktu kita baca tu rasa nak terkeluar otak. Kita tak faham sungguh ni, lagi baca. Nah, lagi kita tahu kelemahan kita di mana. Faham? Jadi ni dia baca-baca faham. Oh, seronok faham. Baca lagi, faham lagi seronok. Kemudian buka kitab yang besar sikit, tengok tak faham, terus yang tak mau lah kitab-kitab ni. Cari yang mudah-mudah ni. Tu cari muyassar semua, muyassar. Dan kita dapat apa? Jadi kena cabar otak kita, kena baca yang lebih berat sedikit. Naik ke peringkat. Dan kemudian kata Syekh, fala yafhamul kalam al-yasir. Jadi kalau kata dia tidak bersungguh-sungguh, maka dia tak akan boleh mampu untuk faham walaupun kalimah tadi ataupun kalam tadi, kalam yang yasir, sedikit, mudah. Wa yanbaghi an la yatahawana fil fahmi bal yajtahid. Jadi jangan yatahawan, yatakasan. Jangan kamu bermalas-malasan untuk memaham, bahkan kena bersungguh-sungguh. Wa yad'u Allah Ta'ala, dan kena kita berdoa kepada Allah. Jadi jangan tinggal yang tu. Tengok, Syekh tak tinggal dengan janib rohaniat. Jadi kamu berusaha kasb, jangan tinggal satu lagi sudut, iaitu pergantungan kamu dengan Allah dalam menuntut ilmu. Karena yang memberi faham tadi siapa dia? Allah. Bukan dengan kasbu, bukan dengan kamu punya usaha tadi semata-mata. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang diajarkan. Lepas tu kitab ini kitab yang sangat barakah. Kerana tak tinggal benda tersebut. Dia bukan suruh seorang ni mengaji pandai dan kemudian lupa Allah Ta'ala. Tak. Wa yatadarra' ilaihi. Berserah kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah. Fa innahu yujibu man da'a wa la yukhayyibu man rajah. Karena Allah itu akan memperkenankan siapa yang berdoa kepadanya, dan Allah tidak akan mensia-siakan orang yang berharap kepadanya. Terus sikit lagi. Wa ansyadana Syekhul Ajabu. Cuba tu jadi insya-Allah tu banyak. Nanti kita akan sambung minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mengaji apa pun, yang penting yang pertama kena beramal lah. Itu dia. Baca, rasanya taklim ni dah berapa puluh kali lah khatam. Bukan kat sininya, kat tempat lain pun dah khatam lah. Tapi bila tak buat, jadi macam tak ada apa juga. Kena start. Kena start. Dia belakang ni, dia dah mula dah masuk kenaan dengan teknik dah. Macam mana untuk nak mengulang kaji pelajaran dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdal as-salat ala sa'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal as-salat سعد المخلوقات كسيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره